Okey. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Okay, nama saya Ahmad Zaki. Saya geng-geng yang set-set ni lah. Jadi soalan pertama dari saya, okay. Sebagai cikgu yang dah berpengalaman selama berapa tahun cikgu? Kira 20 tahun dah lah, 21 20 kot. tahun. Jadi soalan saya yang pertamanya, definisi bagi alam pembelajaran yang berkesan berdasarkan pengalaman yang cikgu selama 21 tahun lah. Alam pembelajaran yang berkesan berdasarkan pemerhatian cikgu, berdasarkan pengalaman cikgu, mungkin dari beberapa sekolah kan. Maksudnya kalau kita sebut tentang alam pembelajaran yang berkesan ni selalunya kita melihat kepada konsep ALAF 21 lah. Maksudnya kita perlu ada komunikasi di antara pelajar dengan guru lah paling utama. Sebab dulu kalau kita tengok konsep yang dahulu, guru memberi sahaja. Okey, untuk ALAF 21 ni kemahiran tu kita guna pakai untuk semua. Maksudnya pelajar pun berinteraksi dengan guru dalam kelas supaya boleh memberi lebih orang kata lebih kesan lah dalam pembelajaran tu untuk pelajar mudah ingat dan turut terlibat dalam proses pembelajaran tu lah. Jadi sebenarnya komunikasi antara guru dan pelajar sangat penting lah. Kita pun nak pastikan pelajar ni aktif dan penerimaan dia tu lebih cepat difahami. Itulah sebenarnya konsep alam pembelajaran yang berkesan lah bagi pendapat saya lah sebagai seorang guru. Okey, jadi maksud cikgu yang maksudnya metod lama, kaedah lama macam kaedah syarahan, kuliah tu dia dah tak relevan ke ataupun dia masih boleh digunakan tapi dia kurang relevan? Sebenarnya dia masih boleh digunakan, cuma bila kita lihat kepada pelajar lah, kita panggil generasi X, kita panggil generasi Y, kita kena tahulah pelajar sekarang ni dia adalah generasi alpha. Bila kita melihat kepada kriteria generasi alpha ni sebenarnya dia lebih taksub kepada benda internet. Kepercayaan dia lebih mudah untuk meneroka sebab semua di hujung jari. Lepas tu pelajar ni dia mudah untuk bosan dan dia tidak suka belajar benda yang berulang-ulang. Jadi sebenarnya konsep pembelajaran ni kita perlu ambil daripada kajian mengenai generasi itulah. Sebenarnya sebab itulah konsep untuk cikgu bagi dulu penerangan, kemudian kita libatkan pelajar lebih kepada kumpulan-kumpulan kecil bagi menggalakkan pelajar untuk menyumbang idea. Sebenarnya itu lebih bagus lah sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok kementerian mengeluarkan pelbagai macam susunan kelas ALAF baru, cuma disebabkan COVID tak ada lagi lah konsep tu sebab pelajar dikendaki menjarakkan 1 meter di antara meja. Tapi kalau kita lihat konsep yang lama tu agak bagus lah dengan penggunaan istilah traffic light lah semua. Jadi dia menggalakkan pelajar untuk lebih kreatif dan lebih aktif di dalam kelas. Itu pendapat saya lah. Okay, jadi maksudnya adakah pada pengamatan cikgu sendirilah kaedah ALAF 21 ni dia memberi macam mana nak cakap, perubahan prestasi kepada pelajar. Maksudnya adakah pelajar tu menjadi lagi berminat ke ataupun dia lagi menarik diorang lah untuk berada dalam sesi PDP yang menggunakan kaedah-kaedah macam tu berbanding menggunakan kaedah-kaedah yang lama? Sebab memang kalau kita lihat pelajar, kalau daripada segi psikologi lah, daripada segi kaunseling lah, kalau ikut psikometrik itu, kalau kita tengok kepada inventory kecerdasan pelbagai,
pelajar-pelajar ni kita bahagikan kepada banyak elemen lah. Antaranya kita ada pelajar yang sangat bagus dalam bidang bahasa, ada pelajar yang bagus dalam bidang matematik, ada pelajar yang bagus dalam visual ruang, itu dia menggambar seperti arkitek lah. Lepas tu ada pelajar yang bagus daripada segi komunikasi dengan pelajar lain, ada yang pelajar yang motivasi dalaman dia sangat tinggi, maknanya minat dia untuk belajar sudah ada dalam diri dia. Ada pelajar yang tidak boleh hanya duduk sahaja, dia orang yang kinestetik ni dia perlu bergerak-gerak. Dan ada orang yang minat kepada bidang keagamaan, itu daripada segi kaunseling lah. Saya ceritakan sebab itu adalah bidang saya. Jadi bila kita melihat kepada elemen-elemen ajar tu, dia ada kepelbagaian. Jadi di dalam pembelajaran abad ke-21 ni, dia memberi peluang kepada pelajar ni untuk meneroka kekuatan sendiri. Jadi dia boleh membantu rakan-rakan yang lain. Bagi pelajar yang kinestetik itu, dia boleh bergerak. Jadi lepas tu dia ada elemen visual, traffic light. Jadi dia ada benda yang menarik dia untuk belajar. Jadi dia tidak hanya satu hala. Jadi mungkin satu hala tu di awal pembelajaran guru memberi penerangan, tetapi untuk contohnya dalam tempoh 20 minit yang seterusnya tu pelajar akan terlibat secara langsung kepada pembelajaran dan kita akan minta dia present. Saya rasa teknik tu lebih sesuai lah. Tapi kita perlu juga melihat kepada konsep jenis sekolah lah. Kalau sekolah yang kawalan tu rasanya lebih aktif lah berbanding dengan sekolah biasa. Tetapi kalau kita bagi markah berdasarkan presentation, saya rasa tidak hanya terhad kepada peperiksaan, dia memberi peluang pelajar untuk mendapat markah yang lebih tinggi lah sebenarnya. Contoh macam kerja khusus kan, dia mewakili 20%. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu pelajar ni bila dia siapkan kerja khusus, dia akan terus dapat 20 markah. Guru akan membantu sekurang-kurangnya, paling sikit pun dia akan dapat 15. Jadi sebenarnya sudah membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi masing-masing lah. Okay, faham. Maksudnya alam pembelajaran yang berkesan ni dia lebih melibatkan pelajar sendiri dalam kelas, bukan hanya teacher oriented lah. Ya, betul. Okey, faham. Terima kasih, Cikgu. Sama. Okay, soalan seterusnya. Regina. Hello, Cikgu. Ya, hello. Tadi Cikgu ada mention pasal murid cepat bosan. Itu menurut kajian generasi alpha lah. Sebab dia ada penerangan, nanti cuba Google lah, saya pun dah lama kan sebab PKP ni. Dulu kita ada spesifikasi generasi X, generasi Y, generasi Z dan generasi alpha ni adalah yang terbaru lah. Jadi kalau kita melihat situ, kriteria dia ialah pelajar ni dia mudah untuk, dia boleh membuat benda yang sama tapi dia tak suka benda tu berulang-ulang. Tu cepat bosan sebenarnya. Jadi untuk menjadi seorang guru, maksudnya berapa tahun lagi belajar. Jadi kemungkinan besar anda akan berhadapan dengan generasi alpha. Generasi alpha ni kemahiran dia dalam bidang IT bagus, lepas tu dia mudah mendapat ilmu sebab sebab semua menggunakan internet, betul tak? Jadi kemungkinan awak perlu pastikan anda memahami pelajar-pelajar anda terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Sebab konsep generasi alpha tu memang ada, kalau mengikut counselling ataupun psikologi memang dia ada lah. Cuma tidaklah 100% betul. Cuma kita boleh jadikan ia sebagai panduan lah. Sebab saya tengok kepada anak saya sendiri pun, dia memang mudah bosan. Dia kalau main satu game pun, lama-lama dia akan tukar kepada game baru. Tu kriteria yang kita lihat kepada generasi alpha sekarang lah. So bagaimana kita boleh menjelaskan apakah peranan alam pembelajaran dalam membentuk motivasi murid itu?
Sorry, putus-putus. Boleh tak ulang balik soalan tu tadi? Apakah peranan alam pembelajaran yang baik dalam pembentukan motivasi murid? Okay, kalau kita melihat di situ sebenarnya kita menggalakkan pelajar tu untuk berusaha mencari maklumat tu sendirilah.